Okey, kelas selamat datang. Cikgu nak terangkan tentang bab 10 kecerunan garis lurus. So, kamu kena fokus 10 minit ni sama cikgu. And then, kamu boleh jawab soalan dalam kelas nanti, okey? So, apa maksud kecerunan kelas? Kecerunan ni maksud dia curam. Tak kisahlah sama ada kamu naik tangga ataupun kamu turun daripada eskalator. Kita tengok gambar, dua gambar ni tangga dengan eskalator. So kalau kamu tengok tangga ni dia curam ke atas. So kamu naik tangga ke atas kan. Ke bawah kamu curam ke bawah. Sebab tu kamu turun melalui eskalator. So kalau kamu tengok tangga ni berapa darjah? 30 darjah. Eskalator 45 darjah. So kita tengok terus masuk pada contoh yang pertama. Perhatikan rajah di sebelah, bandingkan arah kecondongan dan kecuraman antara garisan MN dan KL. Buat kesimpulan daripada kedua-dua rajah tersebut. So, kalau di sini garisan KL mempunyai kecondongan yang lebih tinggi berbanding dengan garisan MN. So, kalau disebut kecondongan ataupun kecerunan ataupun kecuraman, semua makna dia tu sama. Dia cakap sini, semakin besar nilai sudut, semakin tinggi nilai kecerunan. So, nilai kecerunan bergantung kepada berapa nilai sudut dia. Lagi tinggi sudut dia, lagi tinggi kecerunan dia. Maka garisan KL lebih curam berbanding dengan garisan MN. Sebab garisan KL 45 darjah, garisan MN 30 darjah. Okey. So, kalau kamu tengok ada dua jenis curam. Kalau yang ini curam secara positif sebab dia menaik. Ini curam secara negatif, dia menurun. So, kalau ada positif, maksudnya dia explore, dia menaik. Kalau turun bawah, snare, maksudnya dia turun ke bawah. Okay. Kemudian, kecerunan ataupun dia panggil sebagai M, sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Mencancang maksudnya menegak lah, mengufuk, melintang. Jadi, jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk, kamu akan dapat kecerunan. Okey, terus tengok soalan. Rajah di bawah menunjukkan PQ dengan BC. Sorry, saya tak nampak. Perihalkan kecerunan garis PQ dan BC. So, kita tahu kecerunan sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. So, dikira dekat sini. Mencancang menegakkan. 1, 2, 3, 4. Dapat 4. Jarak mengufuk 3 unit. 1, 2, 3. Jadi, kecerunan untuk PQ adalah 4/3. Dua-dua ni positif sebab dia menaik. Okey, kecerunan dia menaik. So, jarak mencancang sini 2, mengufuk 3. So, jawapan dia kecerunan BC adalah 2/3. Kalau kamu tengok nilai 4/3 lagi tinggi pada 2/3. Kenapa? Sebab yang ni lebih curam berbanding dengan garisan BC. Tak nampak boleh tengok contoh dalam buku teks lah. Okey. Seterusnya, titik persilingan antara garis lurus dengan paksi X dinamakan pintasan X. Manakala titik persilangan antara garis lurus dengan paksi Y dinamakan sebagai pintasan Y. So, kecerunan selain daripada jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk, dia ada juga dipanggil Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So, kalau diberi dua koordinat, ada koordinat A, koordinat B. So, X1, Y1, X2, Y2. So, ini formula dia. Ataupun kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. So, pintasan X, garisan persilangan, maknanya dia bersilang lah antara paksi X dengan paksi X yang ni dengan dia punya garis lurus ni lah. Kalau paksi Y, dia bersilang dengan garisan kecerunan ni, kita panggil pintasan Y. So, kalau kamu tengok, 0Y, X kosong. So, ni bergantung pada nilai pintasan lah. Kita tengok pada soalan. Tentukan kecerunan bagi pasangan koordinat berikut. So, kalau kamu tengok, diberi dua koordinat, dia suruh minta cari kecerunan. M lah. M sama dengan Y2 tolak Y1, sama dengan X2 tolak X1. So, langkah pertama, dilabelkan dulu. Mana satu X1, Y1, mana satu X2, Y2. Kemudian ditolak. Kalau kamu terbalik pun, jawapan dia akan sama juga. Contoh Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Y 7 tolak dengan 1 dapat 6. 6 tolak 3 dapat 3. Sama dengan 2. Kecerunan dia adalah positif. So, cikgu bagi contoh. Kalau
kalau kamu buat yang ni X2, Y2. Yang ni X1, Y1. Kamu mesti akan dapat jawapan yang sama. Contoh, kita guna formula ni. So, Y2 adalah 1 tolak dengan Y1, 7. Per dengan X2 adalah 3, X1 adalah 6. So, kamu akan dapat negatif 6 per dengan negatif 3. So, kamu masih lagi dapat jawapan 2. So, tak kisahlah kamu X1, Y1 ni yang belah mana. Sama ada yang A ataupun B. Dua-dua kamu akan dapat jawapan yang sama. So, jangan risau. So, samalah juga dengan jawapan di B. Kamu boleh tengok sendiri. Okay. Okay, contoh kalau diberi pintasan. Dia tak bagi koordinat. Dia bagi pintasan X dengan pintasan Y. So, kita guna formula kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. So, rujuk pada slide cikgu sebelum ni. Tentukan kecerunan bagi garis lurus berikut. Pintasan Y 8, pintasan X negatif 5. So, negatif 8 bahagi dengan negatif 5. Nenek kamu akan dapat 4 balik. So, kamu cancel out lah ni. So, kamu akan dapat 8 per 5. Samalah juga dengan soalan B. Okay. Okey, tentukan kecerunan apabila diberi pasangan koordinat. So, kalau kamu tengok koordinat, dia guna formula kecerunan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. So, kamu akan dapat jawapan ni. So, pintasan Y, yang inilah sebab pintasan Y, X sama dengan 0. Kalau pintasan X, Y sama dengan 0. So, itu kamu kena fahamlah. Cikgu ulang sekali lagi. Pintasan Y, X sama dengan 0. Pintasan X, Y sama dengan 0. So, daripada koordinat dibagi, pintasan Y sama dengan 8, pintasan X sama dengan 4. Kecerunan sama dengan negatif 8 per 4 sama dengan negatif 2. Samalah juga dengan soalan di B. So, contohlah. Kamu mesti nak guna formula kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Kamu masih lagi boleh guna formula yang sama. Contoh cikgu labelkan. Yang ni X1, Y1. Yang ni X2, Y2. Okay. So, kita jawab soalan. Y2, 8 tolak dengan Y1, 0. X2, 0 tolak dengan 4. So, 8 tolak 0, 8. 0 tolak 4, negatif 4. So, kamu akan dapat negatif 2 juga. Okay. Maknanya kamu guna formula ni ataupun guna formula pintasan, dua-dua kamu akan dapat jawapan yang sama. Tapi kamu kena faham kedua-dua konsep tu. Okay, seterusnya. Soalan dia lebih kurang sama. Cikgu rasa cikgu tak perlu terangkan. Tak faham boleh tanya cikgu dalam kelas. Okay, penerangan mengenai yang ini. Kecerunan, semakin dia cerun, semakin tinggi nilai kecerunan dia. Kalau kamu tengok, ni macam landai kan. Yang ni macam curam sikit. So, landai dia M dia sama 2. M dia yang ni sama dengan 4. Maksudnya kalau dia punya, dia lagi curam. Contohnya, curam dia macam ni. Garis lurus dia macam ni. So, ni M sama dengan 6. So, dia makin lama makin tegak dia makin tinggi nilai M dia. So, kalau makin dia landai, makin rendah nilai M dia. Contoh, dekat sini, M sama dengan 1/2. Dia makin dia landai, makin dia nak ke lurus, makin dia kurang dia punya nilai kecerunan dia. So, itu maksud bahagian ayat yang bawah lah. Dan yang terakhir, cikgu nak sentuh koordinat Y. Bagi mana-mana titik dalam satu garis lurus yang sedari yang paksi X adalah sama. Oleh itu, kecerunan dia adalah sifar. Bermaksud, kalau kecerunan dia selari dengan paksi X, kecerunan dia sama dengan 0. So, kamu bayangkan, ni kecerunan dia. Dia makin landai, dia makin kurang nilai dia. So, 2, M sama dengan 1, M sama dengan 1/2, M sama dengan 1/5, sampai dengan M sama dengan 0. So, samalah juga, kalau sama dengan Y, apa jadi?
pada kecerunan. M sama dengan 2, M sama dengan 3, M sama dengan 4, sampailah M sama dengan infinity. So, kalau kamu tengok sebelah kanan, kecerunan tidak tertarikh. Maksudnya dia infinity. Okay? So, kalau kecerunan kamu selari dengan paksi Y, dia betul-betul straight, maksudnya dia kecerunan tak tertarikh. Okay? So, cikgu nak, sebelum kamu nak test kamu faham ke tak apa yang cikgu ajar ni, kamu cuba jawab soalan ni. Maknanya dalam buku teks ada jawapan, tapi cuba kamu challenge diri kamu untuk jawab soalan ni. So, yang mana yang nilai kecerunan terbesar dan yang mana yang nilai kecerunan yang terkecil. So, kalau cikgu boleh beri jawapan, setelah kamu pause, yang paling kecerunan paling kecil yang ni lah, OJ. Kecerunan paling besar, yang mana? Yang mana yang paling curam? Yang ni lah, MN. Okay. So, itu saja untuk bab 10. Terima kasih.